Assalamualaikum, kembali di channel saya Hafiz Is. Mengenai isu penarikan penajaan, sebenarnya tiada apa-apa pun yang luar biasa mengenai penajaan yang keluar masuk di dunia MotoGP. Bukan di dunia MotoGP sahaja, di dunia bola sepak pun sama. Isu pertukaran penajaan. Lepas tu kalau anda boleh lihat di Formula 1 F1 pun sama. Sampai satu tahap penaja akan bertukar ganti. Tak ada apa-apa pun masalah pun. Itu biasalah. Kadang-kadang melibatkan masalah kewangan, kadang-kadang melibatkan prestasi, KPI. Itu biasa di dalam sesuatu penajaan. Terma dan syarat yang perlu dipatuhi antara penaja dan juga pemilik pasukan. Itu perkara biasalah, tak ada apa-apa yang luar biasa. Biasanya daripada masalah kewangan. Bukan kata semua pasukan di MotoGP itu mempunyai banyak duit. Yang paling jelas anda boleh lihat di pasukan Avintia. Avintia memang ada masalah kewangan. Tahun depan pasukan tersebut diambil alih oleh VR46. Itu masalah kewangan. Pasukan pelanggan. Bukan kata pasukan pelanggan saja yang bermasalah kewangan. Orang panggil pasukan satelit lah pasukan pelanggan. Pasukan pengeluar pun mempunyai masalah keuangan. Contoh tahun 1997 keluarnya pasukan Kajiva daripada MotoGP disebabkan masalah kewangan. Sampai ke hari ini belum kedengaran lagi pasukan Kajiva akan memasuki semula kancah MotoGP. Begitu juga dengan pasukan Suzuki. Tak ada pasukan satelit kan. Jika 3-4 tahun lepas mereka ada menyebut nak tubuhkan pasukan satelit memerlukan kewangan. Mereka pun tidak mempunyai kewangan yang banyak. Begitu juga dengan pasukan Kawasaki. Bukan kawan kasih, Kawasaki. Kawan kasih lain, Kawasaki. Kawasaki pun begitu. Kewangan hampir 90% disebabkan masalah kewangan. Begitu juga dengan Formula 1. Masalah kewangan juga. Sehingga kan siapa yang mentadbir F1 saya pun lupa, lama dah tak ikut F1 Kalau macam MotoGP Dorna kan, macam F1 tu apa tak lupa dah saya. Bukan FIFA lain. Sehingga kan pengurusan F1 membuat membuat peraturan supaya setiap pasukan yang bertanding boleh bersaing. Tapi sebelum ni ada menimbulkan tidak puas hati daripada pemilik pasukan. Pemilik pasukan yang berduit. Contoh seperti Ferrari, Mercedes. Kalau anda lihat balik yang kereta F1 yang sekarang ni, dia dah diubah suai. Maksud diubah suai, yang mampu milik, yang mampu bersaing. Kalau sebetulnya yang tahun 2000 lebih ke, kalau tak silap saya kereta F1 yang 2000 lebih tu yang
membatasi setiap jentera F1. Sebab apa? Jika pasukan banyak duit, kau nak upgrade apa, kau punya pasal. Sama juga dengan Moto2. Untuk memberikan supaya pasukan yang tidak mempunyai dana kewangan yang cukup bersaing di Moto2. Itu sebab pihak Dorna mengeluarkan memberi kontrak kepada Triumph mengeluarkan enjin Moto2. Body tak kisahlah body apa nak pakai, tapi enjin semua sama kan. Itu disebabkan masalah kewangan. Jadi pasukan yang tak berapa nak ada duit dapat bersaing. Itu pun kadang-kadang nak bersaing di kelompok depan pun agak kepayahan, betul. Jadi sama jugalah seperti Petronas sebelum ni di F1, kalau anda boleh lihat dia menaja pasukan Sauber. Lama jugalah dia taja pasukan Sauber sampai satu masa dia stop. Saya ingat stop terus lepas tu dia datang balik. Sekarang ni taja pasukan Silver Arrow. Sama jugalah dengan MotoGP. Tapi untuk tahun 2022 Petronas tidak lagi menaja pasukan SRT. Itu saya tak tahulah sebab apa. Sebab kewangan ke, ataupun sebab KPI. Itu saya tak tahulah. Sebab tiada lagi pengumuman, pemberitahuan ke info daripada pihak-pihak yang berkenaan. Tapi itu perkara biasalah. Kalau sebelum ni Petronas menaja Fisherin kan dalam pasukan Petronas Race Line kan. Lepas tu sebelum ni pun ada kan, ketika pasukan Malaysia mula-mula memasuki dunia MotoGP 2 lejang. Jadi tiada apa-apa yang luar biasa lah. Isu penajaan tu perkara biasa lah, keluar masuk kan. Kalau anda lihat pasukan Red Bull pun tidak lagi menaja pasukan satelit KTM. Sekarang pasukan satelit KTM yang taja tajaan penuh pasukan kilang Tech 3 KTM Factory Racing. Betul. Jadi kalau anda lihat di pasukan Yamaha Monster, kalau masa ketika dengan Rossi ada Camel, ada Movistar. Sekarang masa Camel warna kuning kan. Jadi sekarang dah pergi ke Yamaha Monster. Dia tak panggil dah Yamaha Movistar. Itu perkara biasalah. Sampai satu tahap nanti, jika ini daripada pandangan dan pendapat saya lah, jika penaja yang keluar melihat pasukan tersebut naik kembali cemerlang, mungkin dia akan hantar resume ke untuk menaja kembali. Itu macam-macam lah itu sebab bila contoh kita, setiap pasukan kalau dah dapat penajaan yang besar, dia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa supaya penajaan tersebut tidak hilang. Sentiapa kata jadi supaya penaja itu makan tempoh bertahun untuk bersama pasukan. Jika anda lihat pasukan Repsol Honda daripada zaman MotoGP 2 lejang sehingga sekarang lah zaman 4 lejang Repsol kan. Jadi tiada apa-apa yang luar biasa lah. Itulah sedikit yang saya kongsikan dengan anda. Begitu juga dengan rally. Sampai rally World WRC World Rally Championship. Sampai satu masa dulu Mitsubishi pun keluar daripada rally, Subaru pun keluar. Sebab apa? Masalah kewangan. Jadi kepada anda, itu sajalah yang saya dapat kongsikan dengan anda mengenai penajaan. Tiada apa-apa pun biasalah tu pasukan Moto3, Moto2. Pasukan Moto3 tu kalau anda lihat sebelum ni banyak tapi setiap tahun akan ada yang dibubarkan. Kalau tak 2 pasukan, 3 pasukan. Moto2 pun sama.
MotoGP pun silih berganti dia punya pasukan. Pasukan pelanggan Moto2 pun sama, silih berganti dia punya pasukan. Sama juga dengan macam pasukan Sky VR46 ditubuhkan pasukan MotoGP, tutup pasukan Moto3. Ini semua masalah kewangan. Jadi itu je lah kepada anda. Jumpa lagi. Terima kasih.